Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, macam biasalah, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya ya, Regi JC Ritaudin. Baik, ada beberapa soalan dari pelbagai pihak yang meminta saya ulas beberapa perkara yang telah saya ulas, iaitu kalau anda masih ingat, saya ada ulas mengapa Tun Mahathir adalah kunci kepada masa depan Perikatan Nasional dan juga kemenangan PN pada PRU 16. So itu pertama, dan live itu agak menarik. Anda boleh scroll ke bawah dan tonton, cari ya, dalam seminggu ni lah ya. Tajuk anda boleh cam lah, awak lihat tajuk, awak tahulah apa saya cerita, dan agak terperinci. Dan soalannya, banyak soalan juga berkisar kepada live saya semalam, iaitu Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. So apa yang saya hujahkan, anda boleh rujuk di sana. Dan perkara-perkara lain yang berkait. So sebenarnya banyak live saya dalam sebulan lebih ini, khususnya dalam 2 minggu lepas ni, adalah membina kepada satu naratif, iaitu keseluruhan situasi dalam pembangkang, masa depan pembangkang, apa yang harus dilakukan, dan unjuran jangkaan dalam PRU 17, apa yang akan terjadi. Okey. So untuk menjawab banyak soalan yang ditanya, khususnya berkenaan dengan dua live ini, iaitu Tun M kunci kepada masa depan dan juga Najib akan kembali sebagai PM, maka saya perlu buat satu live panjang. Ya, live panjang maksudnya sejam ya, di mana secara perlahan saya connect ya, kaitkan semua yang telah saya bincangkan untuk menceritakan naratif keseluruhan. So itu saya akan lakukan. Saya tak tahu, mungkin malam ini juga pukul 2 pagi ke, mungkin esok, mungkin lusa, saya tidak tahu, tapi saya akan jawab. So awak dah lihat dalam live saya tidak kira saya cenderung arah mana, dan korang tahu setakat ini saya cenderung memihak kepada perikatan, tetapi bila saya cerita, saya duduk di tengah. So saya cerita penuh ya, termasuk strategi semua yang saya fikir perlu dibuat, saya lepas terus ya. Tak kisah PH dengar ke, PN dengar ke, siapa dengar ke, tak dengar ke. Okey. Dan juga ada sebab saya buat banyak kritikan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional dan hala tuju Perikatan Nasional. So dalam live panjang itu saya akan kaitkan semua. Okey. So di sini saya cuma nak nyatakan sepintas lalu ya. Apa yang saya nyatakan ni adalah satu unjuran, satu jangkaan selepas PRU 17. Ya. Melihatkan cara Perikatan Nasional bergerak sekarang, saya 99% yakin Najib akan kembali sebagai PM selepas PRU 17, selepas ya. Dan saya juga 99% yakin PRU 16 akan diawalkan, dan juga PRN Sabah akan diawalkan. Malah ada ura-ura sudah berbangkit ya, PRN Sabah akan diawalkan. Dan kedua-duanya saya PRU 16 saya jangka tahun depan, lepas suku ketiga ke suku keempat lah, tahun depan. Itu jangkaan saya lah. Boleh silap tak? Boleh, tapi itu jangkaan saya. So saya akan jelaskan secara terperinci. Semuanya berkait. Cuma di live ini saya nak beritahu satu perkara, menjawab juga soalan. Ini soalan daripada penyokong Perikatan Nasional ramai
yang setuju dengan kritikan saya terhadap perikatan, ya, tetapi bertanya adakah perikatan mampu berubah. So saya telah beri kritikan, saya telah beri apa yang perlu dilakukan. Saya telah beri jaminan saya bahawa jika perikatan kekal dengan kepimpinan yang ada sekarang dan cara dia bergerak sekarang, PRU 16 dia tidak akan menang. Saya boleh beri jaminan sekarang tidak akan menang, dan kemungkinan tinggi Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri. Dan jika Anwar kekal sebagai Perdana Menteri selepas PRU 16 sebab sikap Perikatan Nasional, saya akan jadi orang pertama mengucapkan syabas kepada Anwar. Dan saya akan pastikan bahawa saya, tak kira saya suka ke tak suka, berjuang untuk memastikan tidak ada lagi tuduhan bahawa Anwar dilantik sebab ini sebab itu, dan mempertahankan pelantikan dia sebagai Perdana Menteri. Ya, jika perikatan tidak ubah dan mereka hendak tenggelamkan diri sendiri, ya. Dan saya akan juga umumkan jika ianya berlaku bahawa perikatan tidak bersedia untuk mentadbir negara. Okay. Dan yang ada sekarang pun tak bersedia pun. Tak ya, mereka asyik bercerita nak jatuhkan kerajaan. Hala tuju perjuangan dah salah. Ya. Dan bagi mereka yang bertanya, so sesi ini saya nak petik sikit-sikit lah, banyak soalan yang tanya. Berhubung dengan pendirian saya berhubung kapal perang, anda scroll ke bawah, saya dah jelaskan, ya. Mungkin anda tidak setuju ke setuju, saya dah jelaskan. Kemudian pendirian saya berhubung dengan isu cukai yang dibatalkan bagi yuta, saya dah jelaskan pagi tadi. Anda scroll ke bawah, pagi tadi dah jelaskan. Saya dapati banyak perkara sikap perikatan ini, ada sikit je benda yang mereka boleh kutuk untuk mereka cari kelemahan. Sikit je boleh kutuk, mereka kutuk. Kadang-kadang mereka tersasar daripada landasan. Mereka tidak faham isu pokok. Okay. Dan so anyway, saya tak mau beletih lah. So anyway, ini awak boleh rujuk lah. So saya akan buat live berasingan. So ini nak menjawab sedikit-sedikit benda yang ditanya. Kemudian ada yang bertanya mengapa isu tu tak dibangkitkan oleh Regi. Hey, saya seorang, ya. Saya tak boleh bangkitkan semua. Tanyalah berpuluh-puluh MP perikatan yang duduk macam tiang lampu yang tidak yang tidak boleh bangkitkan isu ni, tapi dapat dana tebal-tebal sebagai ahli parlimen. Tanya mereka, ya. Tanya juga MP-MP UMNO ni yang korang harapkan akan tarik sokongan dan sebagainya, mengapa membisu 2 tahun, ya. Mereka lebih sesuai jawab banyak isu, ya. Dan ada isu saya tak jawab. Contohnya baru ni ada orang screen capture Facebook seorang lagi aktivis. Ini aktivis pro Najib, ya. So dia membincangkan berkenaan dengan konsesi tol. Tak apalah, saya namakanlah dia Lim Sian Si, and he did a good job actually. So dia membincangkan konsesi tol, janji PH pada PRU 14, sebelum PRU 14, bahawa tol akan dimusnahkan, mansuhkan, ya. Tetapi apa yang berlaku ialah janji dicapati pada pentadbiran PH 1.0. Daripada menghapuskan tol, mereka telah melanjutkan tempoh konsesi, ya, di bawah pentadbiran Mahathir, tetapi dengan persetujuan DAP dan sebagainya. Dan awak lihat PH sebenarnya memperjuangkan hapuskan tol. Kemudian pada sebelum PRU 15 diulangi janji nak hapuskan tol. Kemudian didakwa konsesi dilanjutkan lagi. So lagi sekali kencing dan sebagainya. So mengapa Regi benda-benda macam ini tidak bangkitkan, ya? Okey. Saya tidak bangkitkan dan tidak akan bangkitkan, dan apa yang diceritakan di situ malah ada perkara lain. Ada orang berkongsi benda, ya. Saya selalu dapat lah like
pendedahan lagi. Awak boleh dedah benda ni, benda-benda sensitif ya. Banyak, I have a lot on certain leaders. Tapi saya dah lama saya tak suka dan saya takkan. So saya lazimnya, okay, you please take this back. Saya tak mau. Okay, so not interested. Mengapa ya? Sebabnya mudah. Okay, sebab rakyat dah tunjukkan menerusi dua pilihan raya, China yang menyokong PH, bahawa they don't care. They don't care. So nampaknya bila kerajaan berjanji tol akan dihapuskan, kemudian tidak dihapuskan, they don't care. Okay, ini terbukti ya. Malah sokongan Bukan Melayu meningkat ke tahap paling maksima 95% kepada PH pada PRU15. So mereka tak kisah. Begitu juga penyokong Melayu yang menyokong PH, dia tak kisah. Dan PH dah sampai maksima pengundi tradisi mereka. Perikatan pun dah lebih kurang atau hampir maksima pengundi mereka. So isu ni nampaknya tak akan mempengaruhi sesiapa. Impak dia kosong. So orang lain dah bincangkan, so bincangkanlah. Saya tak nak bincangkan. Tak ada impak. Dan nampaknya the people don't care. Ya. Mereka tak puas hati ke apa, tapi dari sudut sokongan mereka tak kisah. Ia bukan menjadi tumpuan utama. So di setiap negara, rakyat dia ada fokus dia. Kalau di Amerika, fokus dia adalah, saya boleh cerita, healthcare, ya, iaitu kesihatan, ya, what the government is going to do untuk meringankan beban mereka yang perlu berubat, ya, apakah bagaimana syarikat insurans nak membantu, apakah package-package yang apa ada, bagaimana nak pastikan syarikat insurans tidak menipu dan tidak mengaut keuntungan lebih. Itu menjadi fokus rakyat di situ. So culture di situ, budaya di situ, cara orang di situ, itulah fokus dia. Lagi satu fokus adalah kemasukan pendatang tanpa izin. Itu fokus orang Amerika. Mengapa sempadan dibuka, tak dilindungi, ya, sampai pendatang tanpa izin yang ada jenayah, ya, ataupun jenayah telah melakukan rogol, bunuh dan sebagainya, dan kerajaan dilihat tidak melakukan apa-apa. Itu fokus mereka. Lagi satu adalah hak wanita. Okey, so mereka sudah sampai kerajaan yang ada sekarang. Dia ada dua puak liberal lampau dan puak konservatif lampau. Kalau Trump ni, dia konservatif lampau. Percaya atau tidak, dia ni lebih kepada ketuhanan dan nilai-nilai kekeluargaan. Kalau yang ada sekarang ni, dia pun lebih kepada liberal, ya, sampai ekstrim tau. Kalau kanak-kanak merasakan, contohnya seorang lelaki kanak-kanak, ya, merasakan dia ni perempuan terperangkap dalam badan lelaki, dia ada hak untuk menuntut, ya, tanpa harus dikekang oleh ibu bapa dia, ya, untuk, ya, dia nak berubah menjadi perempuan dan sebagainya, sampai ekstrim macam itu, sampai dia patut dibenarkan gunakan jamban perempuan, ya. So hak wanita kalau mengandung, mereka nak gugurkan anak dan sebagainya. Ini menjadi tumpuan sebab budaya di sana. So di sini kita ada budaya tersendiri, kita ada budaya ketimuran. So fokus kita lain. Kalau healthcare tidak begitu mendapat penekanan, dan healthcare ni lebih relevan kepada negara di mana golongan tua dia besar. Amerika ada beratus juta penduduk. Kita golongan tua kita meningkat, tetapi masih tidak mendominasi pengundi. Yang mendominasi pengundi adalah golongan muda. Okay, so healthcare doesn't have that much of an impact, sebab golongan muda ni rata-ratanya semua sihat, ya. Kemudian isu perempuan nak gugurkan anak ke, tak dibenarkan ke, tidak jadi isu, sebab kita nilai ketimuran semua akan menentang habis, ya.
Dan lagi satu, isu jantina tidak timbul, isu sempadan tidak timbul. So kita ada isunya sendiri, so kita kena cari isunya. Dan berdasarkan dua pilihan raya, nampaknya isu konsesi tol dilanjutkan ke, kerajaan nak hapuskan ke, tidak membawa impak, nak tipu ke tak tipu ke, cakap betul ke, dia tetap bukan Melayu sokong PH, yang Melayu sokong perikatan. So it's not an issue. So bila it's not an issue, I'm not interested. Sebab rakyat nampaknya dah selesa. So tengoklah isunya, ya. So itu jawapannya. So saya akan buat satu live untuk menjelaskan mengapa saya kata Mahathir adalah masa depan Perikatan Nasional, dan mengapa saya kata Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri lepas PRU 17, mengapa saya kata PRU 16 saya jangka akan diawalkan. Tetapi semua ni tertakluk kepada andaian bahawa Perikatan akan melakukan perubahan secepat mungkin. Adakah saya yakin Perikatan boleh melakukan perubahan? Terus terang saya cakap, saya tak yakin, ya. I am not confident. Saya lihat gerak-geri mereka selepas saya bercerita benda ni dalam 2-3 minggu ni pun saya tak yakin, ya. I don't think they have the caliber, khususnya pemimpin-pemimpin bersatu PAS tak ada caliber. Saya baca kenyataan ini itu, they don't have the caliber to fight PH lawan dan UMNO, mahupun berstrategi tahap lebih hebat berbanding PH dengan UMNO. Kalau berterusan macam ni, saya jangka tidak akan ada perubahan pada PRU 16. So anyway, saya akan bincangkan dalam satu live panjang. Saya tak boleh jamin bila, hari ini ke esok ke, korang tunggu dan lihatlah, ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.